Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, kembali kita dalam rancangan Syoknya Sains TVPSS Sabah Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Pada episod kali ini, anda akan ditemani oleh saya, Kasih Humairah binti Muhammad Afindi, untuk bersama-sama kita menerokai keajaiban biodiversity. Tahukah kawan-kawan, Malaysia adalah antara salah sebuah dari 12 negara yang mempunyai megadiversity atau kepelbagaian bio. Biodiversity merupakan kepelbagaian antara organisma hidup yang merangkumi kesemua aspek kehidupan seperti kehidupan daratan, sistem akuatik dan kompleks ekologi, dan termasuklah diversiti antara spesies dan ekosistem. Kekayaan diversiti di Malaysia dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti dunia. Biodiversiti ini dapat digambarkan melalui flora dan fauna yang masih wujud di hutan negara kita. Terdapat 12,500 spesies tumbuhan berbunga dan 1,100 spesies paku-pakis yang masih lagi menghuni hutan negara kita. Manakala bagi spesies fauna, didapati lebih kurang 1,500 haiwan vertebrata dan 150,000 haiwan invertebrata. Antara binatang yang sedang diancam kepupusan tahap kritikal di Malaysia adalah harimau Malaya, badak Sumatera, tenggiling, penyu, orangutan, gajah Borneo dan tapir. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlihitan pada tahun 2018, kematian hidupan liar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang ketara, iaitu 7,451 pada tahun 2017 berbanding 6,767 pada tahun 2016 dan 6,258 pada tahun 2015. Baru-baru ini, Malaysia telah kehilangan badak Sumatera yang bernama Tam dan hanya tinggal badak Sumatera betina yang bernama Iman, menjadikannya satu-satunya badak Sumatera yang masih wujud di negara kita. Episod kali ini, TVPSS Sabah menampilkan aktiviti pemeliharaan hutan paya bakau, penyu dan marin. Beliau juga merupakan penulis modul pendidikan alam sekitar, pemerhati burung dan jurugambar flora dan fauna. Hasil karya beliau dipamerkan di pameran hasil fotografi flora dan fauna di Selangor, Melaka dan Terengganu dari tahun 2016 hingga 2020. Jom kita berkenalan dengan Encik Hashimi bin Ismail, penolong pengarah program rendah, Unit Pusat Co-Curriculum, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Tetamu jemputan khas dalam episod kali ini ialah Encik Hashimi bin Ismail. Beliau merupakan seorang guru yang berkhidmat di 4 buah sekolah dan kemudian menjawat jawatan sebagai pembantu penyelidik di UPM Terengganu dan pegawai saintifik di World Wide Fund for Nature WWF Malaysia sebelum menjawat jawatan sebagai penolong pengarah sektor sains dan matematik di bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kini beliau merupakan penolong pengarah program sekolah rendah, Unit Pusat Co-Curriculum, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Beliau juga merupakan seorang aktivis pemeliharaan hutan paya bakau, penyu dan marin di samping penulis modul pendidikan alam sekitar dan pemerhati burung, flora dan fauna. Komitmen beliau sangat tinggi dalam pelbagai usaha dan melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai program pemeliharaan.
Antara sumbangan beliau dalam menerapkan pendidikan alam sekitar kepada seluruh masyarakat adalah berperanan sebagai koordinator pendidikan Negeri Terengganu Persatuan Pencipta Alam Malaysia semenjak 2005 hingga sekarang. Beliau merupakan pembentang dalam Best of Both World Environmental Education International Conference, FRIM dan University of South Africa. Pelibatan beliau sebagai wakil Malaysia dalam Science Film Festival tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017 memberikan sumbangan yang amat besar dalam pendidikan alam sekitar. Selain itu, beliau turut mewakili Malaysia dalam School Nature Club KPA Teacher Advance International Workshop Persatuan Pencipta Alam Malaysia. Bukan itu sahaja, pemegang diploma perikanan dan Bachelor Sains Samudera dari UPM ini merupakan pembentang kertas kerja dalam seminar ekspedisi saintifik monsun at Setiu Wetlands, Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2019. Bakti ditunai penuh semangat sebagai pengayuh kayak di perairan Johor hingga Selat Melaka dalam Pedal for Nature Solo Kayak Tumpat Pulau Langkawi dalam projek Persatuan Pencipta Alam Malaysia dan Google Maps Malaysia serta ekspedisi saintifik Bukit Meroh, Teluk Batik Persatuan Pencipta Alam Malaysia dan Valley Mineral Malaysia. Selain itu, beliau merupakan fasilitator pendidikan alam sekitar untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Jabatan Alam Sekitar dari tahun 2008 hingga 2018. Ilmu pendidikan alam sekitar disebar luas juga melalui bidang fotografi. Antara sumbangan beliau adalah penglibatan dalam pameran hasil fotografi flora dan fauna di Selangor, Melaka dan Terengganu pada tahun 2016 hingga 2020. Apa yang membanggakan, hasil fotografi beliau mendapat perhatian Canon Malaysia untuk dipamerkan dalam World Environmental Day 2002 Natural Photo. Ayuh kita terus ke keajaiban biodiversiti bersama tetamu kita, Encik Hashimi bin Ismail berkaitan spesies penyu dan paya bakau yang diancam kepupusan dan keadaannya semakin membimbangkan. Jom kita saksikan. Biodiversity ialah kepelbagaian organisma yang terdiri daripada haiwan, tumbuhan dan pelbagai hidupan lain di pelbagai habitat di seluruh dunia. Biodiversity mencakupi semua jenis tumbuhan dan haiwan di muka bumi ini serta ekosistem yang melibatkan kesemua ini berbentuk komuniti yang saling berkaitan. Pada tahun 1998, Konservasi Antarabangsa telah mengenal pasti 17 buah negara yang memiliki kepelbagaian biologi yang tinggi, yang sebahagian besarnya terletak di kawasan iklim tropika atau subtropika. Syaratnya ialah negara-negara tersebut menyimpan sebahagian besar kepelbagaian biologi dunia dengan jumlah spesies endemik yang tinggi. Spesies endemik bermaksud spesies itu hanya dijumpai di sesuatu kawasan tertentu sahaja dan tidak dijumpai di tempat lain. Selain itu, ciri kedua negara megadiversity ialah setiap negara ini mempunyai garisan pantai ataupun bersempadan dengan laut. Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah kerana terpilih di antara 17 negara mega kepelbagaian biologi tersebut, iaitu pada kedudukan yang ke-12. Pemilihan ini menjadikan Malaysia bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar secara politik demi kepentingan sejagat. Malaysia mempunyai kepelbagaian biologi yang tinggi. Dianggarkan jumlah kekayaan biodiversiti negara adalah 60 hingga 70% daripada jumlah biodiversiti dunia. Dianggarkan Malaysia mempunyai 160,000 spesies haiwan dan 15,000 spesies tumbuhan berbunga, 2,012 spesies paku pakis dan 3,000 spesies orkid, dan 536 spesies pokok palma. Selain itu, terdapat 742 spesies burung boleh ditemui di Malaysia, 306 spesies mamalia dan 567 spesies reptilia, serta hampir 4,500 spesies ikan. Dianggarkan juga terdapat 150,000 spesies invertebrata di Malaysia dan 242 spesies amfibia. Namun begitu, jumlah-jumlah ini mungkin bertambah kerana masih banyak lagi spesies haiwan dan tumbuhan yang masih belum dikaji dan ditemui di habitat masing-masing.
Biodiversiti mempunyai kepentingan yang tersendiri. Di antara kepentingannya ialah menyokong kehidupan. Biodiversiti menyokong kehidupan di muka bumi ini pada masa lalu, pada masa ini dan pada masa hadapan dengan membenarkan organisma hidup untuk menyesuaikan diri dan berkembang mengikut perubahan keadaan alam sekitar. Saling hubung di antara pelbagai jenis organisma di setiap habitat dan ekosistem melalui peranan masing-masing memastikan keseimbangan dan kelestarian biodiversiti secara semula jadi. Sebagai contoh, berkurang atau bertambahnya bilangan organisma pada setiap aras dalam rantai dan jaringan makanan adalah akan memengaruhi organisma yang lain. Biodiversiti juga penting untuk kemandirian manusia sejagat. Biodiversiti memberikan kita udara dan air yang bersih, pelbagai sumber makanan berdasarkan tumbuhan dan haiwan, sumber bahan untuk pakaian, ubat-ubatan dan semua keperluan utama kita untuk hidup di muka bumi. Seterusnya, biodiversiti berfaedah kepada ekosistem dan perkhidmatan. Biodiversiti mengawal interaksi ekosistem dan proses biologi lain yang kompleks termasuklah kitaran nutrien, pendembungaan, pembentukan dan perlindungan tanah, kawalan banjir dan kawalan iklim. Seterusnya, biodiversiti penting untuk nilai kebudayaan dan riadah. Biodiversiti menyediakan nilai estetik, pendidikan, rekreasi, keagamaan dan kebudayaan. Biodiversiti memainkan peranan penting dalam pembentukan kepelbagaian budaya bagi banyak komuniti di seluruh dunia. Kelestarian biodiversiti boleh terganggu dan diancam dengan adanya ancaman daripada alam semula jadi maupun oleh aktiviti manusia. Hakisan pantai, pemanasan global, letusan gunung berapi dan kebakaran hutan antara punca kehilangan biodiversiti secara semula jadi. Faktor-faktor oleh tindakan manusia pula termasuklah penukaran bentuk penggunaan tanah dan habitat semula jadi melalui aktiviti berguna tanah dan pemugaran kawasan kepada kawasan pertanian, perumahan, pendastrian dan sistem pengangkutan. Selain itu, kehilangan habitat akibat pembalakan haram juga memberi kesan kepada kelestarian spesies tumbuhan dan haiwan di kawasan tersebut. Pemburuan haram serta pengambilan sumber secara tidak terkawal juga menjadi punca kepada hilangnya kepelbagaian biologi di muka bumi ini. Selain itu, masalah pencemaran sama ada pencemaran air, pencemaran sampah sarap, pencemaran udara dan sisa toksik yang dilakukan oleh manusia turut mempunyai impak negatif kepada kelangsungan hidup flora dan fauna serta ekosistem-ekosistem yang ada. Sementara itu, pelbagai haiwan invasif iaitu spesies yang bukan asli di satu kawasan yang memasuki kawasan baharu boleh menyebabkan spesies asal terganggu populasinya akibat pemangsaan. Kejadian invasif ini adalah secara tidak sengaja hasil daripada perkapalan di laut atau melalui pelepasan haiwan belaan yang tidak dibenarkan ke kawasan perairan air tawar ataupun ke kawasan hutan. Anak-anak sekalian, dengan adanya ancaman terhadap biodiversiti, maka biodiversiti memerlukan tindakan kita bersama untuk menjaga kelestariannya. Anak-anak juga mempunyai peranan dalam pemeliharaan biodiversiti di negara kita. Kita perlu sedar bahawa segala bentuk ciptaan Tuhan di bumi ini mempunyai peranan yang penting dan perlu dihargai. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara tanah yang berharga ini. Biodiversiti kita untuk dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi masa hadapan. Anak-anak sekalian, untuk meneruskan sesi kita pada kali ini, kita akan membincangkan satu daripada haiwan yang terdapat di negara kita, dari jenis haiwan reptilia yang hidup di perairan marin negara. Sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita nikmati sekejap keindahan haiwan ini di habitatnya.
Okey anak-anak, sekarang mari kita kenali haiwan ini dengan lebih lanjut. Penyu merupakan haiwan marin dari kumpulan reptilia yang bersifat poikiloterma, iaitu berdarah sejuk dengan suhu badannya dipengaruhi suhu persekitaran. Penyu telah wujud sejak zaman dinosaur lagi dan merupakan sejenis haiwan yang bertulang belakang, iaitu haiwan vertebrata. Sebagai haiwan reptilia, penyu membiak dengan cara bertelur di pantai-pantai tertentu dengan menembuskan telurnya di dalam pasir pantai. Keunikannya ialah penyu-penyu betina akan bertelur hanya di pantai yang sama dengan pantai tempat mereka ditetaskan dahulu. Anak-anak sekalian, badan penyu dilitupi dengan cangkerang keras yang mana bahagian atasnya dikenali sebagai karapis dan bahagian bawahnya dikenali sebagai plastron. Penyu juga mempunyai 4 kaki sirip yang digunakan untuk berenang di laut atau ketika bergerak di pantai dan ketika bertelur di pantai. Penyu juga bernafas sebagai salah satu daripada proses hidupnya. Penyu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oleh yang demikian, penyu perlu mendapatkan oksigen di permukaan laut dan bukannya mendapatkan oksigen yang terdapat di dalam air laut. Walaupun ia boleh menyelam dan berada di dalam air untuk sekian yang lama, tetapi ia mestilah timbul ke permukaan air untuk bernafas. Pada ketika ini, bilangan spesies penyu yang masih wujud di seluruh dunia ialah sebanyak 7 jenis. 4 jenis daripadanya direkodkan di negara kita, Malaysia. Spesies-spesies penyu yang dijumpai di Malaysia ialah: yang pertama, penyu belimbing, Dromochelis coreaceae. Yang kedua, penyu agar, Chelonia midas. Yang ketiga, penyu kara ataupun penyu sisik, Erythmochelis imbricata. Dan yang keempatnya, penyu lipas, Lepidochelis olivaceae. Sekarang, mari kita kenali spesies-spesies penyu ini dengan lebih dekat. Penyu belimbing yang merupakan penyu terbesar di dunia mempunyai cangkerang yang berbeza daripada penyu-penyu lain. Cangkerangnya berukuran 150 hingga 180 cm dengan 7 jalur memanjang ke belakang. Dan cangkerang ini tidak keras di mana penyu-penyu yang lain. Warna penyu belimbing ialah hitam dengan tepuk-tepuk putih atau kelabu. Makanan utamanya ialah obor-obor. Penyu agar pula berukuran 90 hingga 100 cm panjang. Berat badan dewasa adalah sekitar 110 hingga 180 kg. Warnanya adalah kombinasi hijau zaitun dan coklat ataupun hitam. Makanan kegemaran penyu agar ialah rumput laut, rumpai laut dan juga kadangkala obor-obor. Penyu karah ataupun penyu sisik mempunyai panjang cangkerang sepanjang 70 hingga 90 cm. Berat badannya adalah 30 hingga 70 kg. Warna penyu karah adalah kombinasi kuning, coklat dan coklat tua, manakala makanannya pula adalah kebanyakannya sponge. Penyu lipas mempunyai cangkerang di antara 50 hingga 70 cm. Berat badan dewasanya adalah 30 hingga 50 kg. Warna penyu lipas adalah coklat zaitun dan makanan kegemarannya ialah ketam, udang, siput, obor-obor, ikan dan rumput laut. Anak-anak sekalian, untuk memastikan kemandirian spesiesnya, semua penyu membiak dengan cara bertelur dan pada amnya mempunyai satu kisaran hayat yang sama. Penyu-penyu betina akan naik ke pantai untuk bertelur apabila tiba umur matang yang berbeza, iaitu sekitar 20 hingga 50 tahun mengikut spesies. Sebelum bertelur, penyu betina akan mengawan dengan penyu jantan di laut sebelum naik bertelur ke pantai. Penyu betina akan mendarat di pantai pada waktu malam untuk bertelur. Terdapat keajaiban di sini apabila semua penyu betina yang naik ke pantai untuk bertelur akan memilih pantai yang sama mereka ditetaskan dahulu, iaitu di tempat ibu mereka bertelur dahulu. Tempoh masa bertelur adalah berbeza mengikut jenis penyu. Kebiasaannya adalah antara 1 hingga 3 jam. Saya sendiri mempunyai pengalaman meniarap di pantai selama 3 jam, semata-mata menunggu seekor penyu agar bertelur di pantai ketika bekerja sebagai penyelidik penyu pada tahun 2001 yang lalu.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana penyu bertelur. Kesemua penyu di dunia pada masa ini adalah berstatus hampir pupus, terancam atau sangat terancam akibat dari tindakan aktiviti manusia. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengurangan ini. Pengambilan telur untuk dimakan oleh manusia adalah kegiatan yang sering berlaku dan merupakan faktor utama yang menyebabkan pengurangan bilangan penyu. Pengambilan telur untuk dimakan mengurangkan bilangan anak yang menetas dan seterusnya mengurangkan jumlah populasinya. Penyu juga sering ditangkap bagi memenuhi permintaan terhadap daging penyu yang dijadikan makanan di banyak negara. Daging-daging penyu sering dijual di pasar-pasar dan menjadi sumber protein kepada penduduk setempat. Pembangunan pantai dan luar pesisir pantai sering menjadi ancaman kepada penyu laut, terutamanya jika kegiatan ini berlaku di sekitar laluan penghijrahan penyu atau tapak sarangnya. Penebangan pokok-pokok pantai untuk bangunan mungkin mempengaruhi suhu pasir yang seterusnya mungkin menjejaskan nisbah jantina anak yang menetas. Pemasangan lampu di pantai tempat penyu membuat sarang menghalang penyu betina dewasa daripada membuat sarang dan seringkali mengelirukan anak yang baru menetas yang cuba turun ke laut.
Para pelancong yang menunggu penyu keluar dari air untuk bertelur boleh mengganggu penyu, misalnya membuat bising, memasang lampu suluh pada penyu dan menyentuhnya apabila ia naik ke pantai. Walaupun perbuatan ini adalah salah di sisi undang-undang, keadaan ini menghalang penyu daripada bertelur di pantai yang menjadi tumpuan manusia. Penyu juga sering mati lemah di dalam peralatan menangkap ikan, terutamanya dalam musim bertelur apabila ada banyak penyu berenang di perairan pantai. Penyu perlu timbul ke permukaan untuk bernafas dan akan mati lemas jika ia terperangkap di dalam jaring ikan. Anak-anak sekalian, selain daripada peruntukan undang-undang di bawah Akta Perikanan 1985 dan enactment peraturan-peraturan perikanan dan kaedah-kaedah perikanan yang ada di setiap negeri yang berhubung dengan perlindungan dan pengurusan penyu, pelbagai langkah lain boleh dijalankan sama ada oleh pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga pihak swasta serta orang awam bagi memastikan kelestarian penyu sentiasa ada di muka bumi. Sebagai contoh, pusat-pusat penerangan dan pengurusan penyu telah banyak dibina di seluruh negara. Pusat-pusat ini berfungsi untuk melaksanakan program-program publicity, menjalankan penyelidikan, program penetasan dan pengurusan penyu. Dalam melaksanakan pengurusan dan penularan penyu ini, ianya dibantu oleh dapatan penyelidikan yang sentiasa dijalankan di pusat-pusat pengurusan penyu tersebut. Program pendidikan dan kesedaran awam telah dijalankan dari semasa ke semasa. Pelbagai aktiviti seperti kem penyu, pertandingan melukis, pertandingan mewarna, ceramah, jerayawara telah dijalankan. Pelbagai media massa juga telah digunakan bagi memberi pendedahan kepada semua lapisan masyarakat tentang penyu di samping kempen-kempen dan gotong royong membersihkan kawasan penyu bertelur. Secara umumnya, terdapat beberapa jenis hutan di Malaysia seperti hutan tanah pamah, hutan bukit, hutan gunung, hutan paya gambut dan hutan paya bakau. Klasifikasi jenis hutan ini adalah berdasarkan kepada altitude atau ketinggian tanah di mana hutan tersebut didapati. Hutan paya bakau merujuk kepada hutan yang terdapat di kawasan zon pasang surut air laut yang biasanya dijumpai di kawasan pantai terlindung, di kawasan dataran lumpur dan di muara-muara sungai di kawasan tropika dan subtropika. Hutan ini menempatkan tumbuh-tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri untuk terus bermandiri di kawasan tersebut dengan mempunyai adaptasi untuk hidup dalam keadaan kemasinan yang tinggi atau untuk hidup di kawasan tanah lumpur berkeadaan anaerobik iaitu tanpa oksigen dan berasid. Malaysia mempunyai hutan paya bakau yang agak luas. Data pada tahun 2017 menyatakan bahawa keluasan paya bakau di Malaysia adalah seluas 629,577 hektar dengan 61%-nya terdapat di negeri Sabah, 22% terdapat di Sarawak dan 17% di Semenanjung Malaysia. Hutan paya bakau ditumbuhi dengan 4 kumpulan atau genus utama pokok bakau. Jenis-jenis tersebut ialah Avicennia iaitu kumpulan pokok api-api, Toneratia iaitu kumpulan pokok berembang, perepat dan gedabu, Rhizophora iaitu kumpulan pokok bakau dan Bruguera iaitu kumpulan pokok tumu. Pokok-pokok ini bersama beberapa jenis yang lain dikategorikan sebagai bakau sebenar yang hanya boleh tumbuh di kawasan hutan paya bakau sahaja. Selain itu, terdapat juga pokok-pokok bakau bukan sebenar yang hidup di kawasan paya bakau, tetapi juga ianya boleh hidup di kawasan daratan yang jauh daripada pasang surut air. Hutan paya bakau adalah khazanah dunia yang mempunyai pelbagai kepentingan. Ia berperanan sebagai penampan dengan mengurangkan kesan gelombang ombak dari arah laut, selain dari menjadi benteng semulajadi yang menahan angin kencang ketika ribut melanda. Ia juga menjadi ejen penting memerangkap enampan atau sedimen iaitu satu proses semulajadi akibat aktiviti pasang surut air. Hutan paya bakau merupakan lokasi penting yang mempunyai kepelbagaian hidupan. Paya bakau penting pada kehidupan marin dengan menjadikan tempat pembiakan bagi ikan, udang dan ketam selain menjadi tempat perlindungan sebelum haiwan-haiwan ini memasuki kawasan laut. Ia juga merupakan habitat kepada pelbagai jenis hidupan.
Hutan paya bakau adalah khazanah dunia yang mempunyai pelbagai kepentingan. Ia berperanan sebagai penampan dengan mengurangkan kesan gelombang ombak dari arah laut, selain dari menjadi benteng semulajadi yang menahan angin kencang ketika ribut melanda. Ia juga menjadi ejen penting memerangkap enampan atau sedimen, iaitu satu proses semulajadi akibat aktiviti pasang surut air. Hutan paya bakau merupakan lokasi penting yang mempunyai kepelbagaian hidupan. Paya bakau penting pada kehidupan marin dengan menjadikan tempat pembiakan bagi ikan, udang dan ketam selain menjadi tempat perlindungan sebelum haiwan-haiwan ini memasuki kawasan laut. Ia juga merupakan habitat kepada pelbagai jenis hidupan. Hutan paya bakau merupakan aset pelancongan yang berasaskan ekologi alam sekitar, iaitu ekopelancongan. Industri pelancongan jenis ini merupakan konsep yang sangat popular pada masa ini. Paya bakau mampu menjadi pilihan pelbagai golongan masyarakat kerana keindahan serta sifatnya sebagai habitat hidupan marin serta fauna seperti mamalia dan burung-burung penghijrah. Dan juga terdapat kawasan paya bakau yang mempunyai kelip-kelip yang menjadi daya tarikan kepada pelancong. Hutan paya bakau juga penting untuk pelbagai sumber kegunaan domestik dan perindustrian. Hasil kayu daripada hutan bakau sangat popular sebagai bahan binaan, kayu arang, kayu api dan bahan untuk membuat perabot. Hidupan di paya bakau juga boleh jadikan sumber makanan kepada manusia, sama ada spesies haiwan maupun tumbuhan. Hidupan laut seperti ikan, udang, ketam, lokan dan pelbagai jenis siput yang lain, serta buah-buahan dan pucuk-pucuk pokok yang boleh dimakan merupakan sumber makanan yang sangat bernilai kepada manusia. Untuk hidup di kawasan yang sangat ekstrim, pokok bakau mempunyai cara penyesuaian yang tertentu. Pokok bakau mempunyai ciri-ciri khas seperti sistem akar yang kuat, struktur daun dan kulit pokok yang khas dan cara penyesuaian istimewa untuk membolehkannya bermandiri di keadaan persekitaran yang tidak menyenangkan. 5 masalah utama yang sering dihadapi oleh pokok bakau untuk hidup di kawasan ini ialah keadaan kandungan oksigen yang rendah, kekeringan dan pendedahan pada cuaca panas, keadaan tanah yang lembut, kemasanan air yang tinggi dan juga masalah pembiakan. Sekarang, kita perincikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pokok-pokok bakau dan cara pokok-pokok bakau mengatasinya. Untuk masalah pertama, iaitu keadaan kandungan oksigen yang rendah. Pokok-pokok bakau menjalankan suatu mekanisme pertukaran gas untuk proses pernafasan atau respirasi. Sesetengah pokok bakau mempunyai akar pernafasan atau pneumatofo. Di kawasan tanah yang bertakung air dan kekurangan oksigen, pneumatofo membolehkan pertukaran gas berlaku pada akar. Akar-akar yang muncul dari permukaan tanah dan berbentuk seperti pensel ini memanjang keluar dari akar kabel yang tertanam dalam tanah tersebut dan menolong dalam pertukaran gas di atmosfera sebagaimana yang terdapat pada pokok api-api dan pokok berembang. Akar lutut yang terdapat pada pokok tumbuh merah dan berus-berus adalah akar yang membengkok seperti lutut dan muncul di atas permukaan tanah. Liang-liang kecil dikenali sebagai lentisel yang wujud pada akar lutut membantu untuk proses pertukaran gas. Untuk mengatasi masalah kedua iaitu kekeringan dan pendedahan pada cuaca panas, pokok-pokok bakau mempunyai ciri daun yang khas. Daun pokok bakau mempunyai kutikel yang tebal serta stoma terbenam untuk mengurangkan transpirasi disebabkan cahaya matahari yang terik. Sesetengah pokok mempunyai daun yang tebal dan bersifat sukulen yang berupaya menyimpan air. Bagi mengatasi masalah keadaan tanah yang lembut pula, pokok bakau menghasilkan sistem akar yang bercabang luas untuk menyokong pokok bakau dengan mencengkam dan menstabilkan diri dalam tanah yang berlumpur dan lembut yang menghalang pokok-pokok bakau daripada tumbang daripada akibat tindakan air dan tiupan angin yang kuat. Akar prop atau akar udara tumbuh keluar daripada batang dan dahan dan memanjang untuk mencacat ke tanah.
Cabang-cabang akar yang tersebar luas ini menambah luas permukaan dasarnya untuk menyokong pokok, sebagaimana ditunjukkan oleh pokok bakau minyak dan bakau kurap. Akar jangkang pula tumbuh bercabang keluar dari bahagian bawah batang pokok untuk mencengkam pokok dengan kuat dalam tanah, seperti mana yang terdapat pada pokok bakau minyak dan bakau kurap juga. Sementara itu, akar banir iaitu sinai akar dengan struktur berbentuk kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya dapat menyokong pokok. Akar banir terdapat pada pokok dungun dan pokok nyirih. Pokok-pokok bakau di kawasan paya bakau beradaptasi kepada kebersihan air yang tinggi. Keadaan ini menjadikan pokok-pokok bakau tergolong dalam jenis kumpulan tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup dalam habitat yang mengandungi kepekatan garam yang tinggi dan kandungan oksigen yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pokok-pokok bakau mempunyai mekanisme untuk mengawal kepekatan garam dalam tisu tumbuhan sama ada pada akar ataupun daun. Akar pokok bakau dapat menahan air masin di sekelilingnya dengan mempunyai sel akar yang berkepekatan osmosis lebih tinggi daripada sekelilingnya. Subsel ataupun cecair dalam sel akar pokok bakau mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut. Oleh itu, subsel akar tidak kehilangan air melalui osmosis. Keadaan ini menghalang proses plasmolisis iaitu sel menjadi layu berlaku. Sebaliknya, pokok bakau memperoleh air dan garam mineral melalui air laut yang memasuki akar. Kelenjar garam yang wujud dalam daun iaitu hidatut berfungsi untuk menyingkirkan garam yang diserap oleh akar pokok sebagaimana yang dapat dilihat pada daun pokok api-api dan berembang. Butir-butir garam dapat dilihat di permukaan daun pokok-pokok bakau ini. Sementara itu, penyimpanan dan penyingkiran garam melalui proses pengungguran daun juga menjadi satu cara adaptasi pokok bakau. Lebihan garam disimpan di dalam daun tua yang akan digugurkan untuk mengurangkan kandungan garam dalam tisu tumbuhan. Untuk mengekalkan kemandiran spesies pokok bakau, pembiakan mestilah berlaku. Walau bagaimanapun, untuk tumbuh di kawasan yang mencabar di kawasan paya bakau ini, beberapa cara telah dihasilkan oleh pokok-pokok bakau. Kebanyakan pokok bakau mempunyai biji benih jenis vivipari yang mula bercambah semasa terlekat pada pokok induk. Ini membenarkan pertumbuhan yang cepat menjadi anak pokok apabila anak benih tertanggal dari pokok induk dan jatuh mencacak ke tanah. Ini memastikan biji benih mendapat oksigen yang mencukupi dan tidak mati lemah di dalam tanah yang lembut dan ditakungi air. Ia juga mengelakkan biji benihnya daripada mengalami dehidrasi dalam air laut yang masin. Benih vivipari dihasilkan oleh pokok bakau minyak, bakau kurap, tumbuh merah, lenggadai dan berus-berus. Terdapat juga beberapa jenis pokok bakau yang menghasilkan benih dalam bentuk gugusan dan menghasilkan jumlah biji benih yang banyak dan dihasilkan setiap tahun untuk meningkatkan kejayaan pembiakan. Pokok api-api, kacang-kacang dan cenggam adalah antara jenis pokok bakau yang menghasilkan biji benih yang banyak. Selain itu, penyesuaian untuk spesies bukan vivipari seperti pokok nyirih batu, ianya menghasilkan buah yang besar dan berkayu mengandungi satu atau lebih biji benih yang mempunyai lapisan luar yang bersponge yang membolehkannya terapung untuk penyebaran yang lebih luas. Pokok nipah, pongpong dan putat menghasilkan buah yang bersabut, membolehkannya terapung di permukaan air dan disebarkan ke tempat lain sebelum bercambah. Hutan paya bakau telah lama dieksploitasi di seluruh dunia di mana ianya boleh dijumpai, baik secara positif maupun pengeksploitasian yang merosakkan ekosistem tersebut. Pokok paya bakau telah menerima ancaman melalui aktiviti manusia. Tebus guna tanah kepada penggunaan bentuk baharu iaitu untuk pembangunan perumahan, pertanian, peternakan aquaculture banyak merosakkan kawasan hutan bakau. Selain itu, pembalakan dan penebangan pokok hutan di paya bakau yang dilakukan secara haram juga menjadi ancaman kepada hutan paya bakau. Pencemaran juga merupakan satu lagi ancaman kepada kelestarian hutan paya bakau. Sampah sarap yang terkumpul di kawasan paya bakau boleh membunuh hidupan di kawasan tersebut. Manakala pencemaran kimia boleh menyebabkan kematian kepada pokok bakau, seterusnya memberi ancaman kepada hidupan di kawasan tersebut. Anak-anak sekalian, seperti mana yang telah kita ketahui, hutan paya bakau tidak terlepas daripada bahaya ancaman yang boleh mengganggu kelestariannya. Oleh yang demikian, usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan perlu dilakukan.
Kamu juga boleh memainkan peranan dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hutan paya bakau dengan cara menjaga kebersihan alam sekitar walaupun di mana kamu berada. Sentiasalah melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti gotong royong yang boleh membantu membersihkan kawasan persekitaran kamu. Selain itu, kamu juga boleh libatkan diri dengan aktiviti menanam pokok paya bakau. Pelbagai agensi sentiasa menjalankan aktiviti penanaman semula pokok bakau. Ambillah peluang untuk bersama-sama mengembalikan kawasan paya bakau yang subur dengan tumbuhan malar hijau dengan aktiviti penanaman semula pokok bakau ini. Kamu juga boleh mempelajari tentang hutan paya bakau melalui internet atau media-media massa yang lain, atau dengan membuat lawatan ke mana-mana pusat pendidikan alam berasaskan hutan paya bakau. Sebagai contoh, kamu boleh melawat Taman Alam Kuala Selangor dan Taman Rekreasi Paya Bakau Kampung Sijangkang di Selangor, Pusat Ekopelancongan Hutan Paya Laut Kuala Sepetang dan Pusat Pelancongan Paya Laut Bandar Lumut di Perak, Pusat Pendidikan Ekocare Kertih dan Taman Negeri City Wetlands di Terengganu, dan juga Kompleks Pelawat Taman Negara Tanjung Piai di Johor. Akhir sekali, kamu juga digalakkan untuk mengamalkan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Reduce iaitu pengurangan dengan memilih bahan yang digunakan dengan bijak bagi mengurangkan jumlah sisa pepeja yang dihasilkan. Reuse iaitu penggunaan semula, aktiviti menggunakan semula bahan atau sebahagian daripada bahan yang mana masih boleh digunakan lagi. Recycle iaitu kita semula memungut dan menghasilkan sisa pepeja bagi masuk menghasilkan keluaran baharu. Dengan mengamalkan 3R, pengurangan penghasilan sisa pepeja dapat dicapai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan sisa pepeja yang dilupuskan di tapak perusahaan sampah yang mungkin berada berdekatan dengan hutan paya bakau, dan ini seterusnya mengurangkan pencemaran di kawasan tersebut. Biodiversiti merupakan sistem sokongan hidupan antara satu sama lain. Ia merangkumi semua hidupan termasuklah tumbuhan, haiwan, vertebrata dan invertebrata, bakteria, kulat dan serangga. Namun, kita harus mengimbangi pembangunan sesebuah negara agar biodiversiti ini tidak akan musnah akibat pengurusan pembangunan sesebuah negara yang tidak lestari. Melalui pendidikan, kita mampu menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar dan memelihara biodiversiti bagi memastikan jangka hayat biodiversiti ini tahan lebih lama. Pendidikan secara formal dan informal merupakan pendekatan yang terbaik untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya memelihara kepelbagaian biodiversiti ini. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, wartawan cilik TVPSS Lakbar Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Lang, Selangor. Jumpa lagi. Salam ceria, salam kibat untuk semua.